Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kami dari kumpulan 1 ES27 ingin membentangkan mengenai politik sebagai wadah penyatuan falsafah sejahtera di Malaysia. Politik di Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan. Antara parti-parti politik di Malaysia adalah Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Kestabilan politik dalam sesebuah negara tersebut merupakan prasyarat penting untuk sesuatu negara itu terus membangun dan berdaya saing. Hal ini kerana melalui kestabilan politik, sesebuah negara dapat kekal aman dan harmoni, dan keadaan ini membolehkan kerajaan untuk memberi fokus kepada perancangan dan pelaksanaan pelbagai dasar untuk membangunkan negara demi kepentingan rakyat. Oleh hal yang demikian, sebagai penduduk di dalam negara Malaysia, kita haruslah merapatkan jurang antara rakyat Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negara serta ahli politik di negara supaya tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik dan tiada perselisihan faham antara rakyat dan juga pemimpin. Seterusnya kita akan membincangkan tentang penyataan-penyataan masalah yang berlaku di dalam negara Malaysia berpunca daripada isu-isu politik negara. Seperti yang anda semua tahu, politik adalah salah satu isu hangat yang sering diperbualkan oleh masyarakat di negara kita. Penyataan masalah bagi tajuk politik sebagai wadah penyatuan falsafah sejahtera di Malaysia. Yang pertama ialah rasuah politik merosakkan negara, sentimen perkauman kuat mencengkam budaya politik masyarakat berbilang kaum, dan yang terakhir iaitu yang ketiga ialah budaya nepotisme dan kronisme dalam politik di Malaysia. Penyataan masalah yang pertama iaitu rasuah politik merosakkan negara. Apa itu rasuah? Perkataan rasuah berasal daripada bahasa Arab iaitu ar-rishwah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rasuah ialah pemberian untuk menumbuk rusuk iaitu menyogok, menyuap. Menurut kitab Al-Misbah Al-Munil fi Gharib Al-Shah Al-Kabir pula, Al-Fayumi berkata, ar-rishwah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau orang lain agar hakim itu memenangkannya atau agar hakim itu memutuskan hukum sesuai dengan apa yang diinginkannya. Selain itu, menurut kitab Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil ialah menerima rasuah, iaitu wang yang diberikan kepada penguasa atau pegawai supaya penguasa atau pegawai tersebut menjatuhkan hukuman yang menguntungkannya atau hukum yang merugikan lawannya menurut kemahuannya, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda kerana ada suatu kepentingan dan sebagainya. Dalam skop yang luas, rasuah politik bermaksud penyalahgunaan jawatan awam untuk kepentingan peribadi. Kemuncak segala rasuah ialah satu keadaan yang digelar kleptokrasi, yang erti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, iaitu berpura-pura bertindak jujur. Rasuah yang wujud dalam bidang politik dan pentadbiran mungkin berbentuk sama ada ringan atau berat, terancang atau tidak. Rasuah bukan hanya sekadar memudahkan atau menggalakkan jenayah seperti pemalsuan wang, cetak rompak, dan penyeludupan, tetapi impaknya lebih meluas lagi. Hukum asal rasuah adalah haram untuk diberi atau diterima secara mutlak dalam semua keadaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 42 yang bermaksud, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, iaitu rasuah dan sebagainya. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Seterusnya, penyataan masalah yang kedua ialah sentimen perkauman kuat mencengkam budaya politik masyarakat berbilang kaum. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana mempunyai rakyat berbilang kaum dan pelbagai etnik yang mengamalkan agama yang berlainan. Apabila wujudnya perbezaan agama di kalangan masyarakat, sudah pasti akan wujud perbezaan fahaman politik di Malaysia. Dari aspek politik, Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen.
Melalui sistem ini, rakyat akan memilih perwakilan melalui pilihan raya dan perwakilan ini akan berada di parlimen. Setiap parti politik memainkan peranan penting terhadap sistem demokrasi di Malaysia. Contoh parti-parti politik di Malaysia ialah Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN, Parti Islam Se-Malaysia PAS, Pakatan Harapan PH, Gerakan Tanah Air GTA dan banyak lagi. Isu yang berkait dengan penyataan masalah yang kedua ini ialah pemimpin politik bermain isu perkauman untuk mengelurkan rakyat supaya mendapatkan sokongan ramai. Terdapat beberapa contoh artikel yang berkait rapat dengan isu ini. Antaranya ialah artikel dari sumber berita harian oleh Basmin Ma'aruf yang bertajuk Henti Manipulasi Isu Kaum agar mengejar kepentingan politik. Contoh artikel yang kedua iaitu sumber dari Suara Keadilan yang bertajuk Guna Sentimen Perkauman, Hasut Rakyat Bertentangan Semangat Malaysia. Dan contoh yang ketiga iaitu artikel dari Getaran Gema Berita dan Hiburan oleh Sofian Baharom yang bertajuk PAS Mainkan Sentimen Perkauman, Terdesak Menangi Hati Rakyat Menjelang PRU iaitu Pilihan Raya Umum. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sesetengah ahli politik mementingkan diri untuk mendapatkan kuasa dan bukannya untuk memimpin masyarakat majmuk. Isu-isu yang timbul ini akan memberi impak yang negatif kepada masyarakat kerana ia akan memberi jurang yang besar di antara kaum dan juga agama. Ini menunjukkan sentimen perkauman sebagai modal politik sangat berbahaya terhadap keharmonian yang sedia ada dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, penyataan masalah yang terakhir iaitu penyataan masalah yang ketiga ialah budaya nepotisme dan kronisme dalam politik di Malaysia. Nepotisme adalah tuduhan biasa dalam politik. Apa itu nepotisme? Nepotisme adalah satu bentuk pilih kasih yang melibatkan amalan melantik ahli keluarga, saudara atau rakan yang rapat dalam jawatan tertentu berbanding melantik mereka yang berkelayakan. Nepotisme menyebabkan penumpuan kuasa atau pengaruh dalam beberapa individu yang berada di pucuk sesebuah organisasi. Kronisme, menurut Kamus Dewan, kronisme bermaksud amalan mengutamakan atau mementingkan teman, jawatan pemberian sesuatu projek, amalan mengutamakan atau mementingkan melebihkan sanak saudara, amalan sesiapa yang bertanggungjawab melantik, pelantikan sesuatu jawatan pemberian dan sebagainya. Nepotisme dan kronisme adalah salah satu bentuk penyelewengan dalam tadbir urus atau korupsi yang akan memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat. Hal ini melibatkan sikap pilih kasih, mementingkan kepentingan diri, serta salah guna kuasa yang menjejaskan prinsip keadilan dan kesesamaan. Terdapat 3 faktor bagi permasalahan tersebut. Faktor pertama yang berkaitan dengan rasuah adalah kuasa dan pengaruh politik. Politik seringkali dikaitkan dengan pemegang kuasa dan pengaruh. Setengah ahli politik yang ingin menang dalam pilihan raya akan memilih jalan mudah untuk mendapatkan kursi dengan memberi rasuah kepada rakyat untuk lebih ramai rakyat yang akan mengundi mereka. Hal ini pernah terjadi di Sabah di mana terdapat wakil rakyat yang didapati terlibat dengan rasuah pada tahun 2019 dan hal ini menyebabkan wakil rakyat tersebut tidak boleh disalurkan. Tindakan ini dilakukan supaya negara mempunyai wakil rakyat yang amanah agar mendapat kepercayaan yang penuh daripada rakyat kepada kerajaannya yang bakal dibentuk. Seterusnya, faktor kedua berkaitan dengan perkauman. Sebagai negara yang mempunyai rakyat yang berbidang kaum, isu perkauman seringkali menjadi isu hangat di antara kita. Isu-isu perkauman seringkali muncul di kabinet parlimen. Penggunaan isu perkauman sebagai alat untuk mendapat sokongan politik boleh mengakibatkan ketegangan antara kaum. Perkara ini pernah disuarakan oleh Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana ramai ahli politik menjadi punca utama perbalahan kaum kerana mereka seringkali menyentuh sentimen perkauman dan keagamaan. Hal ini mampu menggugat keharmonian kaum di Malaysia. Faktor ketiga berkaitan dengan budaya nepotisme dan kronisme iaitu sistem politik yang sentiasa berubah. Kronisme dan nepotisme boleh muncul dalam sistem politik yang kerap berubah dan tidak stabil. Perubahan dalam kepimpinan atau perubahan dalam pihak yang memegang kuasa boleh menyebabkan perubahan dalam cara sumber dibahagikan dan dilantik, yang boleh membawa kepada amalan nepotisme dan kronisme. Budaya nepotisme dan kronisme ini boleh mencenderung kepada kejadian rasuah dalam bentuk politik wang, justru menyebabkan kurangnya ketelusan dan kebertanggungjawaban dalam menjalankan amanah yang diberi.
Assalamualaikum. Seterusnya saya Nur Fakira binti Roslan, nombor pelajar 2023401624 akan membentangkan tajuk kesan politik terhadap penyatuan falsafah di Malaysia. Di sini saya telah membuat kajian dan mendapati 3 kesan daripada permasalahan seperti yang telah dinyatakan oleh pembentang sebelum ini. Kesan yang pertama adalah pelibatan rasuah yang berleluasa dalam kalangan ahli politik dapat mengganggu integriti kepimpinan negara. Isu rasuah mampu merosakkan reputasi negara, mengurangkan daya tarik pelaburan asing dan memperlambatkan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemerintahan seharusnya beroperasi dengan penuh keakraban melalui perbincangan dan persetujuan sesama ahli politik. Namun, risiko pelibatan rasuah akan merosakkan sistem pentadbiran yang sepatutnya terbina. Negara akan menghadapi kerugian dan terpesong dari tujuan dan nilai-nilai yang sewajarnya setiap kali amalan rasuah berlaku. Pelibatan rasuah dalam kalangan politik boleh memberi impak negatif yang serius kepada integriti kepimpinan negara, terutama dalam konteks pengurusan sistem pentadbiran. Amalan rasuah dalam politik mampu mengubah persepsi masyarakat untuk memandang ringan terhadap tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan seharian. Rasuah tidak hanya mempengaruhi sistem pemerintahan tetapi juga mempertaruhkan nasib rakyat. Dalam konteks ini, sebahagian kecil dari rakyat terutamanya yang berpendapatan rendah mungkin diabaikan dalam menerima hak yang sepatutnya diberikan secara adil sama ada dalam bentuk tender, pekerjaan atau pendidikan. Kesan kedua daripada permasalahan isu perkauman adalah perpaduan rakyat akan menjadi semakin lemah. Sejauh manakah usaha kerajaan untuk meningkatkan perpaduan kaum telah berjaya atau adakah pencapaian ini begitu lemah sehingga kerajaan memerlukan indikator untuk mengesan konflik perkauman. Oleh itu, perpaduan kaum akan menentukan kestabilan politik, sosial dan ekonomi. Perpaduan kaum memerlukan hubungan yang toleran sesama kaum. Untuk mencapai pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur, mana-mana kerajaan mesti berusaha untuk memastikan komponen penting perpaduan kaum ini kekal utuh. Nilai, norma, budaya dan adat resam yang berbeza daripada kaum minoriti diterima dan dibenarkan oleh konsep masyarakat majmuk. Selain itu, kerajaan yang baru ditubuhkan di Malaysia mesti mengambil kira soal sensitiviti agama dan perkauman. Oleh itu, sifat toleransi yang terkandung dalam idea pluralisme harus wujud kerana tanpa disedari ia telah menyebabkan permusuhan sesama rakyat Malaysia. Akhir sekali, kemerosotan dalam pelaburan domestik dan asing merupakan kesan daripada budaya nepotisme dan kronisme dalam politik di Malaysia. Pencampuran kepentingan pihak berkuasa dengan pemerintah tidak hanya merugikan negara dalam usaha mengurangkan kadar jenayah, tetapi juga mengurangkan daya tarikan pelabur luar. Situasi ini bukan sahaja menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengehadkan peluang pekerjaan dan pelaburan antarabangsa. Amalan terhutang budi yang menghubungkan ahli politik dan birokrat turut mencetuskan cabaran, antaranya menyukarkan golongan birokrat dalam menjalankan tugasan penguatkuasaan undang-undang mereka. Oleh itu, kesan kronisme dalam politik Malaysia akan melemahkan pembangunan ekonomi, mengurangkan kepercayaan pelabur dan merosakkan integriti sistem pemerintahan. Sekian, terima kasih. Setiap masalah pasti ada cara untuk menyelesaikan mereka. Jadi, pada hari ini, saya akan mencadangkan 2 cara untuk menyelesaikan setiap isu. Bagi isu pertama ialah isu rasuah. Isu rasuah boleh ditangani jika pendidikan awal diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah agar mereka mempunyai ilmu mengenai bahayanya rasuah terhadap individu, masyarakat dan negara. Perkara ini juga akan memberikan kesedaran kepada mereka agar tidak melakukan rasuah sama ada memberi ataupun menerima rasuah terhadap diri mereka kerana mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka menerima ataupun memberi rasuah. Seterusnya, kerajaan hendaklah mengenakan hukuman yang berat kepada pemberi dan penerima rasuah. Menurut Seksyen 24, pemberi dan penerima rasuah jika disabitkan kesalahan akan mendapat hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun atau didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah ataupun nilai suapan jika suapan tersebut dalam bentuk wang ataupun RM10,000 mengikut budi bicara hakim. Seterusnya adalah mengenai faktor perkauman. Ahli politik tidak sepatutnya menggunakan adat dan budaya kaum lain sebagai alasan untuk menjatuhkan pihak yang lain. Contohnya, ahli politik yang berkaum Melayu
menggunakan agama Islam untuk mengutamakan kaum Melayu dalam apa jua situasi dengan alasan Islam adalah agama rasmi di negara Malaysia. Perkara ini sangatlah tidak relevan kerana ia seolah-olah mengatakan hanya kaum Melayu sahaja yang menganut agama Islam di Malaysia. Walhal agama Islam boleh dianut oleh semua kaum dan kita mempunyai kebebasan untuk menganut apa jua agama di negara Malaysia. Seterusnya adalah faktor budaya, nepotisme dan kronisme. Ahli politik hendaklah menyematkan sifat adil dan jujur dalam diri mereka. Perkara ini mampu mengurangkan budaya nepotisme dan kronisme kerana pihak atasan, iaitu orang-orang besar, akan hanya memilih mereka yang betul-betul layak untuk mendapat posisi tersebut dan juga sekaligus tidak mengutamakan kenalan terdekat ataupun saudara mara mereka. Hal ini akan membantu menstabilkan kesejahteraan dalam dunia politik dengan adanya sifat keadilan dalam pentadbiran. Okey, kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk kita ni, sistem politik dan setiap isu-isu politik yang berlaku di negara kita berkait rapat dengan pembangunan serta pentadbiran negara. Ia juga merupakan usaha sama oleh rakyat dan juga pemimpin. Sekiranya ketidakstabilan politik berlaku, implikasi yang terjadi sudah tentu akan menjejaskan aspek sosial, ekonomi dan juga pembangunan negara. Justru itu, rakyat Malaysia haruslah bersatu padu dan cuba untuk mengelakkan perselisihan pendapat antara satu sama lain. Dan ahli politik juga haruslah telus dan jujur dalam melaksanakan amanah yang diberi agar pergolakan politik dapat dielakkan dan keharmonian negara terus dicapai. Sekian, terima kasih.